Salam sejahtera. Tahap keselamatan di kawasan Marina Bay akan diperketat menjelang sambutan Tahun Baru. Pasukan Polis Singapura SPF akan memanfaatkan pelbagai teknologi untuk memastikan keselamatan sekitar 500,000 orang yang dijangka berkumpul di kawasan itu terjamin. Look after your belongings at all times. Be cautious when approached by strangers who try to... Inilah salah satu daripada 3 jenis drone yang akan digunakan oleh pasukan Polis Singapura semasa sambutan Tahun Baru di Marina Bay. Ia akan bertindak sebagai mata dan telinga pihak polis untuk memantau kesesakan di sekitar kawasan itu. Ia juga dapat menyiarkan mesej-mesej peringatan dan memberi arahan sekiranya berlaku kecemasan. These drones are equipped with thermal and visual sensors that allow officers to derive crowd insights regarding crowd size, flow and density. So these visual images are very important for the police to ensure the resources are being dispatched to the incident location. Ia adalah sebahagian daripada operasi berteknologi oleh pihak polis dan akan menyokong lebih 700 pegawai yang dikerahkan ke kawasan itu. Bagi mengelakkan kesesakan, kemasukan ke kawasan tertentu akan dikawal dan ditutup apabila saiz orang ramai mencapai kapasiti selamat. Selain itu, para pengunjung boleh menggunakan aplikasi Crowd at Marina Bay untuk memantau kesesakan di kawasan itu. Apabila para pengguna mengimbas kod QR ini yang akan diletakkan di merata kawasan Marina Bay, mereka akan dapat melihat peta lokasi ini secara langsung. Dan jika mereka menekan ikon kecemasan ini, mereka antaranya akan dapat membaca mesej-mesej mengenai penutupan sesebuah kawasan. Dan jika mereka membesarkan saiz ini, mereka akan dapat melihat laluan-laluan berjalan yang boleh mereka ambil untuk mengelak daripada kawasan-kawasan sesak. Aplikasi tersebut boleh diakses mulai 6 petang Sabtu ini. Sebilangan syarikat ubah elok menyatakan para pemilik rumah mungkin perlu membayar sehingga 20% lebih mahal bagi kerja-kerja ubah elok. Ini kerana syarikat-syarikat dalam sektor itu dijangka terus bergelut dengan kenaikan kos. Setengah syarikat ubah elok mendapati permintaan dari pelanggan naik sekurang-kurangnya 20% menjelang kenaikan GST sebanyak 1% lagi mulai tahun depan. Flat di Woodleigh ini misalnya dijangka siap diubah elok dan dipindah masuk menjelang akhir tahun ini. Ini selepas kerja-kerja ubah elok tertangguh selama 2 bulan, ekoran masalah kekurangan pekerja berkemahiran dan juga pandemik. We can't possibly be engaging part-timers, part-time subcontractors to finish up the job because it will not be fair to the owner. At the same time, we are putting a risk to our quality. Dek pandemik juga jumlah pekerja memasang jubin dan tukang kayu berkurangan. Ada yang bersarah dan ada yang sudah pulang ke tanah air masing-masing. We were about 80% reliant on foreign manpower. So with that, I think there's a strong need to nurture local manpower. But we need to be realistic due to the nature of our workforce. Bagi mengatasi masalah ini, Persatuan Kontraktor dan Pembekal Bahan Ubah Elok akan melancarkan kursus pemasangan jubin dan pertukangan kayu tahun depan. Namun satu lagi cabaran ialah kos bahan yang meningkat. Harga simen kini naik 20%, sementara harga bahan keluli pula menjulang sekitar 50%. Industri ubah elok dijangka memerlukan lagi 6 atau 8 bulan untuk menyelesaikan projek-projek sekarang, sedang permintaan bagi khidmat itu terus meningkat tahun depan. Dan ini akan memacu kenaikan harga. Dengan harga khidmat ubah elok dijangka meningkat sehingga 20% tahun depan, ini mungkin mendorong pemilik rumah membeli kabinet yang sudah siap dipasang dan bukan yang ditempah khas. Fadil Yusof, 38 tahun yang menghayungkan sebilah pedang samurai ke arah beberapa kereta dan seorang pejalan kaki di Buangkok dikenakan hukuman 18 bulan penjara dan 6 kali rotan. Pada 14 Mac tahun ini, Fadil membawa pedang sepanjang 63 cm ke Buangkok Crescent. Dia kemudian menghayunkan pedang itu ke arah 4 kereta dan menyebabkan kerosakan bernilai sekitar $1,000. Fadil juga menyerang seorang pejalan kaki yang sedang merakam tindakannya dan kemudian ditahan oleh orang ramai. Timbalan Pendakwa Raya mengatakan Fadil mempunyai rekod jenayah sebelum ini termasuk intimidasi jenayah. Peguam Fadil berkata anak guamnya ingin membayar ganti rugi sekitar $2,500 bagi kerosakan yang dilakukannya serta memohon maaf kepada semua.
Satu siasatan penguasa pengangkutan darat LTA mendapati alat mobiliti peribadi PMD yang diubah suai menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan kematian seorang pekerja penghantaran makanan tahun lalu. Mangsa tersebut ialah Muhammad Irfan Danish Azhar berusia 20 tahun. PMD itu terbakar dalam sebuah lift di blok 537 Woodlands Drive. Menurut dapatan LTA, PMD terbabit tidak mengikut peraturan dan tidak berdaftar. Rakaman CCTV menunjukkan lubang lift bercahaya sebelum PMD itu meletup. Jiran-jiran berkata mereka mendengar bunyi bising dan terlihat cahaya berwarna jingga sebelum asap hitam memasuki unit rumah mereka. SCDF menyatakan kes